Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam hari Jumaat, iaitu hari ini Jumaat 4 hari bulan Jun bersamaan 23 Syawal. Masih dalam mood raya walaupun lockdown. Alhamdulillah kita dapat bertemu pada pagi Jumaat ini penghulu segala hari. Alhamdulillah, syukur kepada ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya, kita apa yang saya nak kongsikan ialah sambungan daripada topik yang saya mulakan 3 hari yang lalu, iaitu sistem ketahanan, the meaning of immune system. Lepas tu punca yang utama, stres yang buat sistem ketahanan kita makin merudum. Dan hari ini iaitu ada kaitan dengan apa yang kita makan tiap-tiap hari pada pagi sampai ke malam. Okey, sebelum kita pergi jauh, izinkan saya untuk mengucapkan terima kasih kepada mereka yang like, mereka yang komen, yang ikut saya punya video ni, perkongsian saya ni, dan tidak terkecuali dengan sahabat saya yang lama, kawan karib, partner saya dahulu, ya, hingga ke hari ini masih lagi berhubung, yang masih ikut juga, iaitu specially thanks to you and Good Friday, Happy Friday kepada Mr. Vincent T, and your family, dan beberapa kawan yang lain, Sunte, Ken dan lain, Dr. Peter Wong dan sebagainya. Okey, terima kasih kerana masih berminat untuk ikuti perkongsian saya ini. Baik, pada pagi ini, walaupun agak kecewa malam tadi, 4-0 ditewaskan oleh UAE. Apakah daya, walaupun saya bukan professional footballer, tetapi saya memang minat bola, kalau FA League, England FA League, FA Cup dan sebagainya, saya peminat Chelsea. Tapi malam tadi tengok cara Malaysia main, midfielder kita dengan kita punya forward, minta maaf lah, just a little bit comment, macam lack of oxygen, and dia punya spirit dah gone, haywire, tak tahu apa yang berlaku sebenarnya, hingga 4, at least kalau 1-0 tu kita boleh terima lah, tetapi sampai 4-0 dengan persediaan, tak apa, forget it. Okey, lagi kita ceritakan, lagi kita stres, Okey, tak apa. Hari ini izinkan saya kongsi tentang punca yang kedua, tentang yang paling utama lah, iaitu stres. Yang kedua ialah pemakanan. Apa yang kita minum, apa yang kita makan setiap hari, setiap hari sebenarnya. Ini adalah salah satu daripada kewajipan kita. Baik, so every morning, macam saya biasa, either you go for zafran, ataupun saffron, yang ini, ataupun you boleh buat you punya favorite drink, ada orang buat teh lemon, sendiri buat, nampak, dalam ni teh, lepas tu with lemon, no sugar pun boleh kita buat. Bismillah. Okay, ataupun barley yang ada kromium, barley. So kita pada awal pagi kita mulakan dengan minuman yang begini, yang without sugar. Ataupun kalau ada orang yang dia tak boleh, dia mesti ada sugar, yes, you can go for organic sugar. Okay, walaupun sikit mahal sebenarnya gula ni, tetapi lebih baik daripada gula putih ataupun the white poison they call it. Okay, right. So kita cerita pasal pemakanan. Mana orang tak makan hari-hari? Mesti ada orang makan hari-hari, Okay, tentang pemakanan ni, kalau kita pergi mana-mana medical center, kita pergi hospital kerajaan, klinikal dan sebagainya, kita dapat lihat dia ada pyramid system, kan? Pyramid system dibagi kepada 4, ada yang makan hidangan 8 hingga 12 seperti cereal, gandum, ada yang makan hingga 3 hingga 5 hidangan, iaitu vegetables, buah-buahan. Ada yang makan, itu yang diperlukan 2 hingga 3 hidangan, iaitu daging, ayam, protein, dan ada hidangan yang kalau boleh kita sedikit, minimum every day, paling rendah, iaitu minyak, garam, gula. Walaupun pyramid system tu dah begini, tetapi minta maaf berkatalah, mengapa di Malaysia ramai yang darah tinggi, kencing manis, penyakit-penyakit yang kronik? Kerana salah satu punca dia dari segi pemakanan, di segi iaitu pengambilan setiap hari, yang kita kata kuantiti yang kecil tu, tetapi mereka kuantiti yang besar jumlahnya, bermula pada pagi.
Baik, soalan adakah kita amalkannya makanan yang sihat, yang sempurna, the balanced diet daripada pagi sampai ke malam? Ini soalan dia. Anda jawab sendiri. Jangan tipu diri sendiri. Okey? Anda tepuk dada tanya minda dia. Jangan tanya dengan tepuk dada tanya selera. Memang nak makan saja. Melaka kata nak minta darah saja kan. Kita tepuk dada tanya kita punya akal fikiran. Adakah benar-benar anda amalkan apa yang kita mesti amalkan, iaitu makanan yang sihat. Baik, kita tengok pagi-pagi apa yang sarapan kita buat. Apa yang minuman yang kita lakukan tiap-tiap pagi. Ikhlas jujur. Okey. Teh tarik, Nescafe, kopi tarik, kopi C, Nescafe, Milo, ini semua minuman-minuman dia. Okey. Sarapan pula pagi makanan. Okey, anda makan apa? Digabungkan pula dengan, minta maaf, walaupun sekarang MCO, boleh pergi keluar, boleh beli roti canai, chapati, nasi lemak, lagi idli, puri, lagi apa, lontong, mi kari, bihun, all sort. Di Malaysia ni memang kaya dengan pemakanan. Ya, kata Malaysia ni memang heaven lah untuk bahagian pemakanan. Baik, kalau kita kaji balik bahan-bahan yang kita makan, barangan seperti mana makanan dan minuman, kandungan apa yang tinggi sebenarnya? Gula confirm, garam confirm, dan juga manisan, gula, garam dan berminyak, iaitu lebih pada oily. So ini tiga perkara kalau dalam piramid sistem mesti dielakkan atau mesti dikurangkan. Tetapi masyarakat Malaysia, terutama sekali orang Melayu dan juga orang India lah, maaf berkata, inilah dia kelebihan-kelebihan dia yang dia nak tiap-tiap hari, pagi sampai ke malam. Baik, kalau pagi kita dah lebih gula, garam, minyak, bagaimana pula lunch, tengah hari? Tengah hari, ya. Dan bagaimana pula sebelah petang? Dan bagaimana pula sebelah malam? Ini yang kita akan kongsi pada hari ini. Dan juga tidak ketinggalan makanan harian yang kita makan minum pagi sampai ke petang yang tidak sihat. Ditambahkan pula ada pula tu yang penggemar makanan-makanan segera. Maaf berkata, mi segera, makanan segera, whatever it is lah. Dia dah lepas tu minuman dalam tin. For sure. Tinggi gula, tinggi kimia, tinggi pengawet, tinggi perasa, aditif cukup tinggi. Dan bahan-bahan ini sebenarnya yang akan melemahkan sistem imun dalam badan kita. Tanpa kita sedari. Memang makanan moden, makanan orang kata all the junk food, all the fast food memang fantastic, sedap. Kalau kita perhati sekarang anak-anak muda kita terutama sekali, bukan anak-anak muda, anak-anak tua-tua pun serupa juga, ya. Saya pernah lihat sendiri di restoran bagaimana seorang yang dah warga emas jalan pun tergencut-gencut, dia makan mi berminyak dengan minuman tin. Tak perlu saya sebutlah minuman tin yang buka yang buka tu kan, yang warna merah tu, bergek dengan air batu. Masya Allah, saya kata, ya Allah, patutlah jalan tergencut-gencut, tak patutlah kalau tengok kaki macam ada kencing manis, ada gout. Ini sebenarnya bukan budak muda, ya, budak orang tua pun serupa lah, ya. So kalau boleh kita elakkan, kerana saya tak langsung bahan-bahan kandungan, all the chemical reaction dalam makanan yang kita ambil dia akan melemahkan kita sistem imun. Dan bukan saya cakap, tetapi kajian universiti di UK, di USA, ya, kalau kita perhati di American Medical Journals of Clinical Nutrition, banyak telah membuktikan dia punya research bahawa every 100 gram, setiap 100 gram gula yang kita ambil, ya, mampu merosakkan sel-sel putih ataupun T cell. Kalau dia tak merosakkan indirectly, slowly, on a long term basis sebenarnya, ini yang kita akan terima. Okay? So, jawapan tadi, adakah anda makan yang saya sebutkan tadi, amalan yang baik atau yang tidak baik, terpulang kepada anda. Tetapi ini cadangan saya pada hari Jumaat ini, perkongsian yang ikhlas jujur kerana Allah Ta'ala, tak ada lain, ya. I'm sharing this truly, sincerely pada anda semua pada pagi ini. Baik, jika kita nak sihat,
Ya, kita tak nak imun kita merudung teruk sangatlah. Ya, kita perlu tukar. Belum terlambat walaupun macam saya dah 67, 67 years old man. Ya, kita masih ada peluang. Tapi tak dapat 100% tak mengapa. Kita dapat 50-80% pun okey. Right, cadangan saya. Ini dia. Plate yang saya pegang selama ni. Okey. Kalau kita nak sihat, kalau kita nak immune system kita fantastic, bagus juga, maintain hingga ke hari ni, insyaAllah jika diizinkan Allah, God permit, iaitu kita mesti makan setengah suku, half, quarter. Alright? Quarter tu karbo. Memang kita ambil karbo. Tetapi kalau terlebih sangat karbo, problematik. Ya? Dan kita perlukan protein. Tetapi asyik ayam, daging, telur saja 24 jam. Ya? Apun problem. Kita kena jaga ini. Dan setengah daripada pinggan ini sebenarnya, mestilah terkandung, iaitu makanan yang ada zat galian, mineral, dia ada enzim, dan segala keperluan badan kita untuk perjalanan darah kita, untuk membekalkan khasiat kepada badan kita. Yang ini, setengah ni. Ya? So, inilah plate dia. Half, quarter. Perbanyakkan. Yang half ni perbanyakkan iaitu serat, antioksidan, iaitu sayur-sayuran dan buah-buahan. Alright, so plate ini memang saya serah pada wife, ya, pada Lynn, ya, kerana beliau jaga kesihatan juga. Saya serahkan sebagai contoh, beware, ya, makan sedap sesekali boleh, not every day. Baik, okay, kita tengok apa dia makanan karbo. Memang kita tahulah karbo tu yang macam mie goreng ke pasta, itu semua karbo, protein ayam. Tapi yang saya nak sentuh sini yang boleh menyihatkan kita sebenarnya, to build up kita punya sistem imun, yang ada zat besi, yang ada selenium, yang ada chromium, ada zinc, ada niacin, segala-galanya, vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin E, ada sebenarnya dalam half ni tadi, half portion. Okay, seperti vitamin A. Vitamin A, kita ada carrot, kita ada papaya, kita ada brokoli, okay. Kita perlu makan ikan, telur pun ada vitamin A. Vitamin B, ya, B ni banyak. Tetapi dalam yang keperluan utama iaitu B6 dengan B12. B6 ni dia ada pyridoxine, B12 ni cobalamin, okay. Dan mana boleh terdapat dalam mana bahan-bahan yang terdapat cobalamin, pyridoxine yang kita perlukan sebenarnya, niacin yang kita perlukan untuk blood circulation sebagainya, adalah sayur-sayuran, buah-buahan yang berwarna-warni. Okey, vitamin C. Vitamin C memang perlu dalam badan. It's a water soluble. Vitamin C perlu dalam badan untuk membantu, ya, vitamin-vitamin lain untuk react in our body, ya, untuk reaction yang sempurna. Kita perlukan vitamin C. Vitamin C ni antiviral, antibakterial, dan juga dia sebagai natural antihistamine. Right. Dan vitamin E. Vitamin E ni walaupun fat soluble, tetapi kita perlukan, kerana kita perlukan, ya, lemak dalam badan ini. Dan apa dia bahan yang ada vitamin C kalau buah-buahan, sayur-sayuran? Avocado, kacang ada. Baik. Izinkan saya kongsi. Kalau kita tak nak pergi untuk buah-buahan macam kata buah-buahan overseas, malahan kita ini my favourite juga, strawberry. Okay, strawberry ini salah satu daripada antioksidan, ya, buah antioksidan yang paling baik, antioksidan, iaitu strawberry. Kita ada juga, kalau izinkan saya kongsi, ini apa ni, apricot. Apricot ni salah satu favourite, dan ada kajian mendapati bahawa apricot ni ada bahan dia untuk anti-cancer. Okay, kita go for limau, good for vitamin C. Ya, saya bukan suruh makan satu baldi, satu raga, tidak. At least kita ambil a certain portion every day, kata yang sederhana. Dan local fruit kita ada ni. Right? Mangga. Favorite. Okay. Lagi satu. Kita ada juga nangka. Local. Jackfruit. Kita ada ni, dragon fruit. Ini favorite Puan Lin. My wife ni favorite. Tapi ambil yang warna merah. Isi dia. Okay. So ini yang kita perlukan lagi. Okay. Tak nak banyak cerita lah. Kalau banyak cerita sangat,
tak kenal. Memang elok balik negeri lah. Ni. Apa ni? Nenas. Dan batang dia kalau boleh jangan dibuang, diblend, diminumnya. Ya. Cuba kaji, cuba tengok, cuba Google. Cuba rujuk pada banyak-banyak buku tentang nutrition, dietitian, wellness program sebagainya. Apa yang ada dalam nenas ni? Mengapa popular sekarang? Mengapa mahal? Okay. So kita makan. All these are to build up immune system kita. Alright. So saya percaya anda boleh lakukan. Boleh atau tidak? Tolong feedback kepada saya. So hari ini saya kongsi sedikit lagi ni, ya, sedikit saja lagi selain pada pemakanan, iaitu punca yang seterusnya, yang ketiga yang membuat kita punya immune system kita boleh kekurangan. Saya sambung sedikit pada hari Jumaat ni lah, ya, iaitu kekurangan waktu rehat ataupun tidur. Sedikit kita mesti perlukan. University of Chicago, USA buat penyelidikan bahawa setiap insan, setiap yang dewasa, ya, warga emas seperti saya, seperti anda yang dah 55, 60, 6 series, 7 series, going to be 7 series, ya, jika tidur kurang daripada 4 jam sehari selama seminggu, sebenarnya dia akan menghasilkan satu setback yang tidak baik sebenarnya. Antibody kita akan merudum. Maka itu kalau kita kekurangan waktu rehat atau waktu tidur, especially pada warga emas ataupun dah dewasa lah, ya, antibody kita akan merudum, kita akan dapat selsema, kita akan dapat batuk, kita akan dapat sistem pernafasan kita akan terganggu. Pasal apa? Kita tak cukup rehat. Dan juga University of Chicago dan beberapa universiti lain buat kajian, bagi seorang bayi, newborn baby perlukan lebih kurang dalam 16 hours a day. Kanak-kanak 12 jam, remaja 9 jam, dan bagi kita yang dewasa, retua atau warga emas, at least 6 to 7 hours a day. Okay, so di sini saya ada sedikit cadangan untuk kita bantu naikkan sistem imun kita ini, ya, especially dalam waktu MCO, ya, masih COVID masih lagi wabak ni masih lagi bergerak dengan agresif. Okey, cadangan dia, cara dia kita nak dapatkan waktu rehat yang sempurna. Jika dapat, buat planning jadual timetable waktu tidur. Ya, kalau waktu tidur kita pukul 10, letakkan kalau boleh 10 every day. 10, 10.30 dan okey, mungkin boleh bangun pukul 3 buat tahajud, sembahyang tahajud, ya, sembahyang hajat, ya, dan sebagainya, boleh buat. Lepas tu sambung balik. Okey, yang kedua, elakkan hidangan yang berat-berat sebelum kita tidur. Jadi jangan kita pergi kepada yang heavy, ya, makan yang heavy tengah malam, ya. Elakkan. Kalau lapar sangat, buat snack yang ringan. Ya, macam saya, alhamdulillah, isteri memberi kerjasama. Kalau makan, kalau tengah malam lapar-lapar, dia buatlah salad lah, taruh sikit blend dengan buah-buahan yang lain, kita campur dengan kismis lah, macam buah-buahan yang itu. Sebab kami ada buah-buahan di rumah dalam fridge atau atas meja all the time. Ini keperluan kita. Lepas tu elakkan nikotin ataupun kafein, elakkan kopi, especially kopi yang 3 dalam 1, ya, kita elakkan. Alright, high sugar, high level of sugar sebenarnya, dan kafein terlalu tinggi. So bila kita tinggi sangat kafein, kita agak sukar nak tidur. Kita nak relax sebenarnya, kita nak build up balik. Kita perlu lihat, kita ni manusia, mesin pun boleh down, apakah lagi manusia. Ya, suasana bijak iaitu tenang, ya, sebelum kita tidur tu mandi, ya, mandi, wangi-wangikan badan, relaxation lah. Lepas tu kita letakkan aroma terapi dalam bilik kita agar dapat, ya, tak kira lah lemongrass ke lavender, whatever kita punya aroma kita buat, as long as kita rasa feel comfortable, kita rasa selesa, kita rasa sedap, nyaman, kita tidur. No phone, letak phone sebelah, letak gadget sebelah. Kalau ada laptop, letak, tutup semua, forget it. Ya, ini semua melalaikan kita. Itu sebabnya kadang-kadang kita sampai tengah malam kita main gadget, sebenarnya is not a very good way of life. Okay, membaca buku, membaca Quran, berzikir sikit, whatever, ya. Kita buat meditasi sikit atas katil hinggalah kita tidur. Right? Dan bagi pemilik nanotron dalam 1,
yang pernah dapatkan pada syarikat kami sebenarnya, ini satu kelebihan dia. 6 dalam 1 bermakna dia ada infrared, dia ada negative ion, negative elektron, ya. Dia ada thermal, dia ada bertungku, alat bertungku. You buat macam saya buat. Semenjak 2010 saya dah gunakan dan ramai yang dah gunakan juga. Ya, tak kira lah apa peringkat pun, kita ada Tan Sri yang pakai, Puan Sri, kita ada Datuk Datin yang pakai, kita ada professional academic prof pun ada sebenarnya yang guna kita punya nano. Okay. Lepas kita solat subuh, buat sikit riadah, onkan nano dalam masa berapa minit, 10 minit, dia dah akan naik temperature dia 40, 50. Sebelum tu kita minum air dulu 500 ml, tak kira lah air apa kita minum, macam saya katakan with sugar kan, ya, okey. Lepas tu kita duduk, macam saya set 70. Ya, duduk, relax. Buat macam mana saya nasihatkan. Ya, pasti anda akan terlelap ataupun tertidur di atas nanotron 6 dalam 1. Waktu buat terapi, you akan rasa relax dan tanpa you sedari, you akan tertidur. Kerana benda ni memang saya lakukan hinggalah ada ketika sampai ya, pasangan isteri datang kejut saya, dia kata, "Hai, tertidur nampaknya, shock." Ya. Kita on TV di depan tetapi kita boleh tertidur di atas nano walaupun dalam keadaan suhu yang panas. Kerana itu dinamakan kita buat senaman tanpa senaman di luar. Kita akan berpeluh, tapi dalam keadaan berpeluh, dalam keadaan yang panas, kita boleh tertidur. Kan uniknya nanotron 6 dalam 1. Okey, ini buat perkongsian pada hari ini. Saya kata sekadar ni dah cukup lah, agak panjang pada pagi Jumaat ini. Ya, dan setiap perkongsian yang saya kongsi ini kalau boleh dipanjang-panjangkan kepada anak cucu ataupun pasangan kita di rumah. No point. Kalau kita hanya mendengar, kita hanya lebih kurang saja, lepas tu kita lupakan, kita rugi sebenarnya. Kita sampaikan. Kita nak keturunan kita sihat atau tak sihat? Ya, saya selalu berdoa pada Allah Subhanahu Taala sebenarnya, ya Allah, kau jagalah diriku ini, isteriku ini, anak-anakku, keturunanku, cucuku, ya Allah, mertuaku, ya, menantuku, ya Allah, biarlah rahmat mereka berada dalam keadaan yang sihat, yang sempurna, berkatilah kehidupan mereka, ya Allah, ya, ampunkanlah dosa mereka. Kita banyakkan doa tiap pagi, ya, terutama sekali pada hari Jumaat ini. Alright. So itulah dia perkongsian saya pada hari ini, selama lebih kurang dalam 20 minit. Saya rasa agak panjang pada hari ini, dan insyaAllah sebagai penutup, besok jika diizinkan saya akan berkongsi iaitu punca yang keempat yang buat imun sistem kita boleh merudum, iaitu tentang obesity, dan juga last kali senaman. Alright. Mengapa saya rajin dulu ikut orang Cina buat tai chi, ya, orang Tionghoa, atau pagi-pagi main tepuk-tepuk. Kita akan elaborate ataupun kita buat pecahan besok pagi. Boleh kan? Okay. So saya nak anda like, kalau boleh komen, lepas tu you suggest, ya, minta mungkin apa yang boleh saya kongsikan. Ya, saya tak tahu apa kehendak anda, tuan-tuan dan puan-puan. Secara percuma, ikhlas jujur, inilah perkongsian saya pada hari ini atau seterusnya. Ya. Alright, so insyaAllah kita jumpa lain waktu, lain masa. Jaga SOP, duduk di rumah, lockdown. Ya, kita minta Allah Ta'ala jaga kita jaga family kita jaga jiran kita jaga the whole orang yang tersayang di sekeliling kita. Kewajipan kita dan tanggungjawab kita. InsyaAllah, jumpa lain waktu, lain masa. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.